Tuan. Kita mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala al-kiram ashab rizwa masyaallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengar. Amin. Cuba. Tak ada suara. Cuba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya orang-orang, Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyukraha ayyauda fil kufri kama yukra ayuzafiran nar. Maksudnya tiga perkara, barang siapa yang terdapat tiga perkara ini maka dia mendapat kemenisan iman. Pertama, bahawa adalah Allah Ta'ala dan Rasul itu dia lebih dikasihi melebihi kasihnya kepada selain daripada keduanya. Yang kedua, bahawa dia mencintai seorang itu tidak dia mencintai kecuali kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bahawa dia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana benci dicampakkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah. Yang dihormati Fadil dan Imam kita, tak lupa juga Puan Bilal, kemudian pengurusi surau, bendahari, seterusnya, jawatankuasa, muslimin, muslimat ada? Muslimin saja? Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita banyak kembali bersyukur kepada Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama malam ini, insya-Allah
Malam ni kita baca kitab Hadis Kursi Hadis Kursi bab yang ke-9. Masih dalam bab tauhid. Bab ke-9 tajuknya anak Adam mencela masa. Anak Adam mencela masa ataupun waktulah. Dia masa lain, ada 2S lain kan. Media masa. Satu lain. Ni masa. Time lah, waktu. Jadi anak Adam ni ada yang mencela masa atau waktu. Baik. Hari ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, qala Rasulullah SAW, qala Allah Subhanahu wa taala, yu'zini ibnu Adam. Yu'zini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru. Wa ana ad-dahru biyadil al-amru. Uqallibul laila wan nahar. Wa fi riwayatin lil muslimin qala Allah azza wa jalla, yu'zini ibnu Adam yaqulu ya khaybatud dar, ya khaybatud darhri, fala yaqulanna ahadukum ya khaybatul dahri, fa inni ana ad-dahru ukabbilu lailatu wa naharahu, fa iza syi'tu qabattuhuma. Wa fi riwayatin li ibnu Hibban qala Sufyan ibnu Uyainah, qala Sufyan ibnu Uyainah wa huwa ahadu ruwatihi, kana ahlul jahiliyati yaquluna innama yuhlikuna al-lail wan nahar, wallazi yuhlikuna wa yuminuna wa yuhyina. Qala Allahu azza wa jalla, wa qalu wa ma hiya illa hayatuna dunya, al-ayah. Summa zakara Ibnu Hibban al-hadis bil lafzihi an Abi Hurairah, atau kama qala Rasulullah SAW. Baik, hadis ni terima daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW telah bersabda. Apa kata Nabi? Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala telah berfirman. Ni hadis kursi kan? Hadis kursi mana Allah Ta'ala yang berfirman, tapi dia bukan ayat Quran. Ayat Quran lain kan? Ni bukan ayat Quran lah. Hadis kursi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yu'zini ibnu Adam, disakiti akan aku oleh anak Adam. Apa yang anak Adam sakiti Allah Taala? Yasubbud dahra. Di mana mereka memaki masa. Di mana mereka memakilah, mengutuk, melaknat ad-dahru, masa ataupun waktu. Di mana tuan-tuan pernah jumpa perkataan dahru ni? Dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan lah. Surah Sekiadah, surah Al-Insan kan? Kapan Jumaat tuan-tuan baca kan? Surah Al-Insan, halata al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'am mazkura tu kan? Lepas tu tuan-tuan gabungkan dengan surah Al-Insan. Surah Al-Insan ataupun surah Ad-Dahri. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata Ibnu Adam telah menyakiti dirinya. Yasubbud dahra, di mana Ibnu Adam, anak Adam telah melaknat ataupun memaki masa. Wa ana ad-dahru, sedangkan aku merupakan masa. Aku merupakan masa ataupun waktu. Biyadihil amra, di tangan akulah terdapatnya segala urusan. Jadi kenapa Allah Ta'ala kata dia masa? Kerana dialah yang menguruskan urusan sesuatu waktu. Uqabbilul laila wan nahar. Di mana dia kata akulah yang membalik-balikkan malam dan juga siang. Akulah, kata Allah Taala, dia ialah membalik-balikkan malam dan juga siang. Tu sebab Allah Taala kata dia masa. Mana Allah Taala membalik-balikkan. Kalau kita kata Allah Ta'ala. Tapi kalam ini pun kadang-kadang ada kemusykilan jugalah. Kalam ini, perkataan dahra ini. Kerana biasanya masa ini ialah sesuatu benda yang hadis.
Hadis benda baru ialah masa. Sedangkan Allah Ta'ala tu tidak bermasa. Allah Ta'ala tidak bermasa. So kenapa Allah Ta'ala kata dia masa? Ni ada kata-kata pinjaman lah. Kata kita pinjaman. Bukanlah Allah Ta'ala tu masa, tapi Allah Ta'ala menguruskan masa. Kerana masa ialah benda hadis, benda baru. Sedangkan Allah Ta'ala qadim, Allah Ta'ala sedia. Jadi kalau macam tu tak layaklah kita kata Allah Ta'ala tu masa. Ini adalah kata-kata bentuk kata pinjaman. Bukan makna Allah Ta'ala tu masa. Masa ni ialah benda baru. Benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksud masa ini Allah Ta'ala menguruskan masa. Dia uruskan masa. Kan adanya kejadian siang dan malam. Kemudian adanya kejadian musim, 4 musim, betul tak? Kalau di Malaysia ni ada 2 musim saja kan? Musim panas dan musim hujan kan? Di separuh negara dia ada 4 musim. Ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim bunga, ada musim luruh. Luruh kan? Okey. Ada musim luruh. Baik. Jadi apa kata Allah Ta'ala? Akulah yang membalik-balikkan malam dan siang. Wa fi riwayatin lil muslimin, dan sabit pasal satu riwayat daripada Imam Muslim, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala telah berfirman, dia kata yuzini ibnu Adam, telah disakiti akan aku oleh anak Adam. Yaqulu, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya khaybatud dahra, berkatalah ia anak Adam, ya khaybatul dahra, apa maksudnya? Alangkah celakanya masa. Kata alangkah celakanya masa, ya khaybatud dahra, fala yaqulanna ahadukum ya khaybatud dahra. Oleh itu maka janganlah berkata salah seorang daripada kamu, ya khaybatud dahra, wahai masa yang celaka, ataupun celakalah masa. So jangan kita cakap macam itulah. So mana kita janganlah menyalahkan masa. Tapi salahkan diri kita sendiri. Kerana ada orang menyalahkan masa, musim hujan, musim panas. Musim hujan tak habis ni, panas tak habis kan, hujan setitik pun tak turun. Okey. Kalau di luar negara pula musim sejuk berpanjangan sampai habis semua beku. Nak keluar rumah pun beku. Jadi terperap dalam rumah saja. Sahabat saya dia kata pernah dia pergi tengok anak dia UK. Masa tu musim sejuk dia tu Ustaz. Kan? Kalau pergi masa musim sejuk tak boleh buat apa. Duduk dalam rumah je. Boring dia kata. Sebab apa musim sejuk? Kalau pergi musim panas ke ataupun musim bunga apa, boleh juga pergi jalan-jalan kan. Ini musim sejuk duduk terperap dalam rumah dia kata. Jadi kita jangan menyalahkan masa, jangan salahkan waktu. Fa inni ana ad-dahra, maka sungguhnya akulah masa. Uqabbilu lailahu wa naharuhu, akulah yang membalik-balikkan malam dan juga siang. Fa iza syi'tu, apabila aku berkehendak, qabattuhuma, nescaya aku mematikan kedua-duanya. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, mana dia mematikan, mana stopkan masa tu, antara masa siang dan juga masa malam. Terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi hakikat kita tahulah, masa tetap silih berganti. 12 jam malam dan juga 12 siang. Di sinilah ada separuh negara tuan-tuan, dia punya waktu siangnya lama sangat. Lama masa siang kan, malamnya sekejap je. Biasanya berada di kutub utara ataupun kutub selatan. Masanya siangnya lagi lama. Ada masa pula waktu malam lagi lama. Jadi kalau matahari masa tu, contohnya orang tu berada di kutub utara, matahari berada di kedudukan di bawah khatulistiwa. Jadi sudah tentu masa di utara waktu malam lagi lama berbanding dengan waktu siang. Kalau waktu matahari itu di atas garisan khatulistiwa, dekat dengan kutub utara, jadi tempoh siang lagi lama berbanding dengan waktu malam, berbanding dengan tu malam. Itu juga dengan kutub selatan. Itulah kedudukannya. Baik. Dalam riwayat Ibnu Hibban pula,
Wa fi riwayatin Ibnu Hibban qala Sufyan Ibnu Uyainah, telah berkatalah Sufyan Ibnu Uyainah wa huwa ahadu rawatihi, dia ni merupakan salah satu daripada perawi hadis ini. Dia kata kana ahlul jahiliyati yaquluna innama yuhlikuna al-laila wan nahar wallazi yuhlikuna wa yuminuna wa yuhyina. Adalah golongan ahli jahiliyah, mereka itu berkata, dia kata innama, hanya sesungguhnya ataupun hiasanya waktu malam dan sianglah yang memusnahkan kita. Wallazi yuhlikuna wa yuminuna wa yuhyina, ia membinasakan, ianya masih juga mematikan kami, dan ianya masih juga menghidupkan kami. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah Subhanahu wa taala wa qalu wa ma hiya illa hayatun dunya. Dan mereka itu orang kafir berkata, tiadalah kehidupan kami ini melainkan kehidupan kami dalam dunia sahaja. Tiadalah kehidupan kami ini melainkan kehidupan kami dalam dunia saja. Jadi ayat Quran ini nak menyatakan kepada kita bahawa orang kafir itu mengingkari daripada hari kebangkitan lah. Jadi mereka tak naknya hari kebangkitan. Mereka nak habis saja dunia ini, habis. Tidak ada lagi soal jawab dalam kubur, tidak ada lagi soal jawab di depan Allah Ta'ala di hari kiamat, tidak ada balasan-balasan yang lain lah. Kalau syurga dia nak lah, tapi neraka tak nak lah. Kalau dapat syurga, okey lah. Takut masuk neraka, itu yang tak nak tu. Itu dia, mereka tak nak hari kebangkitan. Kalau boleh habis dunia, habis. Tak nak lagi hari pembalasan, hari soal jawab dan sebagainya. Deceh kita. Tapi hakikatnya begitulah. Sudah tentu adanya hari dunia kematian dan juga hari kebangkitan itu. Baik, kemudian al-ayah summa zakara Ibnu Hibban al-hadis bilafzihi an Abi Hurairah. Kemudian Ibnu Hibban menyebutkan hadis dengan lafaz beliau daripada Abu Hurairah. Baik. Jadi nak cerita apa, nak cerita tentang masa lah. Di mana ada di kalangan anak Adam tadi yang tak suka dengan masa. Dia tak nak, kalau boleh, yalah, masa kan banyak jenis kan. Ada masa muda. Kalau kita tengok pembagian masa dalam konteks lain lah. Ada masa di alam janin, ada waktu lahir ke dunia, waktu kecil, dewasa, lepas tu berkahwin, tua bangka, betul tak? Lepas tua bangka, matilah. Ada golongan orang yang hidup dalam dunia, dia tak nak begitu. Dia kalau boleh nak hidup muda saja. Yu'amiru alfasanah. Yu'amiru alfasanah. Kalau boleh mereka nak hidup sampai 1000 tahun. Sebagaimana orang kafir Yahudi, mereka mendakwa kalau boleh, dan mereka berkeinginan kalau boleh nak hidup ni sampailah bila-bila lah. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala kata, aku yang hidupkan dan juga akan mematikan. Allah Ta'ala yang salah satu daripada sifat ataupun nama Allah Ta'ala itu Wahayun, yuhyi wa yumit. Yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan juga dialah yang mematikan. Okey? Kerana hakikat manusia begitu. Kita mesti menempuh, kalau kita sekarang dalam keadaan dewasa, kita suatu hari mesti menempuh alam tua lah. Alam tua, betul tak? Dan masa zaman sekarang ni berlalu begitu cepat dan fantas. Sekejap je kita tengok, dah habis dah raya puasa dah habis. Tak lama lagi kita akan raya haji. Berapa hari lagi tuan-tuan? Hari haji berapa hari lagi? 14 hari. 14 hari. 12. 14. Sebab saya tengok kat masjid tadi, dia kata 14 hari lagi akan hari raya haji lah. Maka lepas tu kita akan korban pula kan, 10 Zulhijjah. Lepas tu hari tasyrik, hari tasyrik 11, 12 dan 13 tasyrik kan. Masa tu kita pun disunatkan supaya kita ni banyakkan bertakbir dan juga hendaklah kita berkorban. Sebagaimana korban yang dibuat oleh orang kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Baik.
Jadi kalau kita lihat pada terjemahan tadi dan huraian sebesikit tadi, jelas perlukan bahawa ada di kalangan manusia ni tak sukalah contohnya alam tua dia tak nak. Itu sebab ada kalangan manusia ni dia kata makanlah apa-apa ubat ke dan sebagainya, ataupun dia buat pembedahan plastik ke apa sebagainya, tujuannya supaya jangan tua. Supaya jangan tua. Tapi hakikatnya manusia tua tak tuan-tuan? Tua juga. Walaupun mungkin dia boleh ubah muka dia dengan muka yang pembedahan plastik, dengan muka yang macam umur dia remaja, umur 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya. Walaupun umur dia mungkin dah 70 tahun, tapi buat pembedahan umur macam 30 tahun. Tapi dia punya, walaupun muka tu berubah, tapi dia punya tenaga macam mana? Tenaga dia, adakah masih muda lagi? Muka ubah, dia buat pembedahan, muka ubah macam muka umur 30 tahun, tapi tenaga dia macam mana? Tua tak? Tenaga tetap tua lah. Silap-silapkan kita colek sikit tumbang lah. Okey. So maknanya manusia mesti menempuh alam-alam begitulah. Dan kita pun akan begitu juga. Kalau dulu masa muda tuan-tuan, kita punya janggut, rambut mungkin tak putih, semua hitam. Akan datang, akan janggut jadi putih, misai juga putih, rambut pun putih. Okey, mesti kita akan menempuh alam tu juga. Tapi jangan tuan-tuan, jangan takut. Tuan-tuan tetap handsome. Tetap lawa walaupun janggut putih, misai putih dan rambut putih. Tetap handsome jugalah. Tetap ramai yang terpikat. Betul tak ni? Betul. Ada yang mengata betul. Okey, masya-Allah. Baik. Jadi kita teruskan. Jadi Allah Ta'ala kalau disebut dalam hadis ni, Allah Ta'ala kata aku tu masa. Jadi adakah betul Allah Ta'ala tu masa? Ini persoalan dia. Sedangkan masa itu benda hadis, benda baru. Sedangkan Allah Ta'ala itu bersifat qadim, sedia. Allah Ta'ala kata aku tidak terikat dengan masa. Yang masa ni ialah alam, benda yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku bersifat qadim, aku bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kaunu ta'ala qadiran, muridan, hayyan, aliman, samian, basiran, mutakalliman. Sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jadi oleh itu bukanlah Allah Ta'ala itu masa, sedang masa benda yang baru yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So apa maksudnya? Maksudnya Allah Ta'ala menguruskan masa, siang, malam, pagi, petang. Manusia itu daripada alam janin, alam kanak-kanak, lepas tu alam dewasa, remaja, dewasa, kemudian jadi orang tua, dan akhirnya tua bangka, dan akhirnya meninggal dunia, tuan-tuan. Baik. Baik, seterusnya kita lihat dia punya keterangan pada hari ini. Pertama, masyarakat Arab pada zaman jahiliah sentiasa menisbahkan masa pada suatu masa peristiwa yang tidak baik dan tidak disukai oleh mereka. Perbuatan ini tidak diridai Allah Subhanahu wa taala kerana menisbahkan sesuatu yang berlaku kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata trend bagi masyarakat Arab lah. Mereka sentiasa menisbahkan masa kepada suatu benda yang tak baik. Dia kata masa ni, dia kata salah satu tanda benda yang tak baik. Sedangkan hakikatnya dalam dunia ni ada masanya, ada masa okey, ada masa tak okey kan. Ada masa tenang, ada masa tak tenang. Itu kejadian dalam alam ini. Kemudian yang kedua, maksud mengingati Allah Ta'ala dengan ucapan tertentu tidak melibatkan perasaan dan fizikal, tetapi ucapan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, itu maksud manusia menyakiti Allah. Maksudnya ucapan tertentu, ucapan ini dia tidak melibatkan fizikal dan juga perasaan, tetapi ucapan ni dia lebih kepada satu benda yang Allah Taala tak suka. Allah tak suka. Dan salah satu lagi, bila manusia suka mengeji maka dia salah macam tak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian Allah Taala dia tak redha lah. Sedang hakikatnya manusia kena terimalah ketentuan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ni manusia kadang-kadang diuji dengan pelbagai ujian. Contohnya kematian anak.
Apalagi kalau seorangnya, contohnya anak dia seorang aja, anak dia tunggal seorang. Dia anak dia tunggal aja seorang. Kahwin lama tapi dapat anak seorang. Tiba-tiba apa yang berlaku tuan-tuan? Aksiden anak tadi. Aksiden masuk ICU terus meninggal dunia. Itulah anak dia seorang. Lepas tu meninggal lah tu. Jadi bagi orang yang tidak percaya pada qada dan qadar Ta'ala dan tidak percaya pada masa yang Allah Ta'ala dah tentukan, jadi dia menyalahkan Allah. Dia kata, tak patutlah Allah Ta'ala buat begini. Allah Ta'ala ni zalim. Kenapalah berlaku pada aku saja? Kenapa tak berlaku pada orang lain? Nampak orang lain tu hidup dia okey je, anak dia ramai 10 orang anak dia, kan? Dalam 10 orang anak-anak semua berjaya. Aku ni anak seorang, meninggal lah tu. Jadi sunyilah kehidupan tu. Macam mana kalau orang dia hidup lama tapi sunyi, tak ada anak? Macam mana kehidupan mereka lah? 2 orang ialah rumah tu. Kadang-kadang tak bercakap langsung. Suami isteri tak bercakap. Kenapa? Anak pun tak ada. Anak tu pun, jadi mana anak pun penyiri kepada kehidupan dalam rumah tangga. Tapi kalau Allah Ta'ala takdirkan meninggal dunia anak tadi, mana Allah Ta'ala lebih menyayangi anak tadilah. Dan tanggungjawab pun tak besar lah. Bila tak ada anak, tanggungjawab tak besar lah. Betul tak? Kenapa kita nak salah takdir Allah Ta'ala? Bagi orang ada anak, dia tanggungjawab dia besar. Kena fikirkan tentang kebajikan anak tadi. Sekolah tak anak tadi, perbelanjaan dia harian ni macam mana, ada ke tak ada? Baju sekolah dia macam mana, ganti ke tak berganti? Buku sekolah dia, yuran lagi, yuran PIBG. Yuran PIBG, okey, yuran sekolah, yuran tahfiz. Kalau anak masuk tapi yuran tahfiz lagi lah, macam-macam yuran lagi lah, kelas tambahan. Siapa yang ada anak sekolah dia tahulah pelbagai yuran yang kena bayar kat sekolah, kan? Itu kalau anak seorang. Kalau anak ramai macam mana? 5 orang anak sekolah, pening duk fikir ya. Siang malam pagi petang duk fikir ni, macam mana nak cari duit, nak cekau duit ni, nak bayar yuran ni. Cikgu pun dah telefon ni, dah beritahu dah anak. Ya, dia kata ni tak bayar lagi ni, bila nak bayar. Okey, semana ada tanggungjawab. Betul tak? Bila bagi orang ada anak, tak ada anak, dia tak ada fikir benda tu. Dia hanya fikir isteri ataupun diri dia saja, ataupun mak ayah dia, pak mentua ataupun mak mentua tu dia fikir dia. Kalau ada adik-adik dia masih belajar, mungkin dia akan fikir tentang kebajikan adik dia. Kalau tak ada adik dia belajar, dia fikir 2 orang je lah. Mana tanggungjawab dia tak banyak lah. Bila tanggungjawab tak banyak, mungkin dia kena fikir aktiviti lain yang sesuai untuk dia. Dan mungkin dia boleh pegang banyak jawatan. Kayak surau ada jawatan dia, KRT pun ada jawatan. Sebab apa? Anak tak ramai, senang. Nak pergi mesyuarat pun senang. Tak banyak fikir. Kita anak banyak ni, banyak benda dah fikir. Kalau boleh orang tawarkan jawatan, tolak je. Ataupun duduk belakang sekali. Bila mesyuarat aku duduk belakang sekali. Tapi kadang-kadang walaupun duduk belakang, kena lantik juga tu. Orang nampak walaupun duduk belakang, yang menyuruk itulah yang kena lantik. Yang tak menyuruk tak kena lantik. Masya Allah tuan-tuan. Okay. Baik. Seterusnya, jadi masuk mengikuti Allah Ta'ala dengan ucapan tertentu tidak melibatkan perasaan dan fizikal, tetapi ucapan itu tidak disukai oleh Allah. Allah Ta'ala tak suka ucapan tadi, seolah macam tidak redha di atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh kalau musim hujan kan, kenapa lah hujan ni? Bagi orang petang-petang dia pening lah. Orang tak petang-petang dia tak ada fikir dah. Kereta ada kan, kita duduk pula kerja pejabat, duduklah mekon, okey, dia tak ada fikir. Tapi orang petang-petang susah lah, kotah dah lah murah, lepas tu hujan lah tu, mana nak cik dia nak cakap duit ni. Dia akan pening lah tu, dia fikir-fikir benda tu, macam mana nak selesaikan masalah. Akhirnya dia menyalahkan masa, dia menyalahkan Allah Ta'ala. Asyik turun hujan je, bila nak masuk nak panas. Baik, seterusnya ibarat akulah masa dalam hal ini tidak menunjukkan bahawa masa merupakan salah satu daripada nama Allah, tetapi ditafsirkan dengan 3 maksud. Allah Ta'ala mentadbir segala urusan yang berlaku dalam suatu masa. Itu maksudnya. Bukanlah makna dia kata ana ad-dahru, aku masa, bukan makna Allah Ta'ala itu nama dia masa.
Kerana masa tidak termasuk dalam satu daripada Asmaul Husna. Nama-nama Allah tak termasuk. So apa maksudnya? Okay? Ini adalah bentuk satu kata pinjaman yang mana sebenarnya maksudnya bahawa Allah Ta'ala mentadbir segala urusan yang berlaku dalam suatu masa. Dia lah yang menguruskan. Yang kedua, Allah Ta'ala pemilik dan pencipta masa. Yang ketiga, Allah lah yang membalik-balikkan masa. Sebagaimana Allah Ta'ala membalik-balikkan hati kita ni. Hati kita ni sentiasa dibolak-balik Allah Ta'ala. Ada masa hati kita tenang, ada masa tak tenang. Ada masa kata okey, ada masa tak okey. Membalik-balikkan masa. Jadi Allah Ta'ala juga membalik-balikkan hati kita lah. Itu sebabnya kita kena selalu minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala menetapkan hati dan juga pendirian kita. Seterusnya tuan-tuan, ulama muhakkikin. Ulama muhakkikin menyatakan bahawa sesiapa yang menisbahkan satu kejadian kepada masa secara hakiki, yang dengan meyakini bahawa masa yang menentukannya, maka dia menjadi kafir. Ulang balik. Kata ulama yang tahqiq, ulama yang dakik kuat menyatakan bahawa sesiapa yang menisbahkan satu kejadian kepada masa secara hakiki dengan meyakini bahawa masalah yang menentukan, maka dia jatuh kafir. Jatuhkah? Kafir. Jadi dia bergantung pada masa. Tak boleh. Ataupun contohnya seorang itu bergantung kepada ramalan lamaran tertentu, bergantung pada bintang, pun tak boleh tak? Kan ada orang bintang, dia lahir sekian-sekian bulan, ni bintang dia. Lahir sekian-sekian bulan ni lain bintang dia. Macam saya lahir 23 bulan 5. Bintang Gemini ya. Gemini kan. Saya tak tahu apa benda menatang Gemini tu. tapi dia kata ustaz bintang Gemini dia kata. Ada lagi bintang lain kan, banyak bintang, ada 12 bintang tu. Kan dia buat ramalan-ramalan tertentu. Okey, ustaz hari ini dia kata ceria. Dan ada orang bagi duit kat ustaz. Dan ada orang belanja minum. Tengok-tengok daripada pagi potong. Duit tak dapat juga. Tak ada juga orang belanja minum. Mengarutlah cakap. So tak boleh dipercayailah ramalan-ramalan tersebut. Tak? Lamaran saja, ramalan sahaja. Sama seperti lamaran kaji cuaca. Sekarang dia tak panggil lamaran kaji cuaca kan? Dia panggil apa? Meteorologi kan? Lamaran meteorologi. Okay, dia tak panggil lamaran kaji cuaca. Dulu kan panggil begitu. Jadi benda ramalan saja. Belum tentu betul, belum tidak. Belum tentu hujan, belum tentu tak hujan. So jangan kita percaya kepada ramalan tersebut. Sama juga dalam percaya tentang bintang. Kalau Arab jahiliah dulu tuan-tuan, mereka mengundi menggunakan anak panah. Rijsam min amal syaitan. Mengundi dengan menggunakan anak panah itu adalah setengah daripada perbuatan syaitan. Orang Arab jahiliah dulu kalau mereka nak pergi ke mana-mana ataupun mereka nak melakukan suatu benda yang besar, mereka nak lakukan, biasanya mereka akan pergi ke Kaabah, kan, berjumpa dengan penjaga Kaabah. Dia kata nak buat cabutan undi. Buat cabutan undi, kan, undi anak panah. Jadi setiap orang tu dia adalah, bagi orang kafir musyrik Mekah tu, dia adalah dia punya tu tabung dia. Dan tabung tu ada anak panah, 3 anak panah dalam tu. Okay, anak panah yang pertama ditulis perkataan lakukan. If'al, lakukan. Yang kedua menyatakan la taf'al, jangan buat, jangan lakukan. Anak panah ketiga tak ada tulis apa-apa, kosong. Jadi bila mereka nak pergi buat satu benda besar, nak musafir ke mana-mana, mereka akan pergi ke Kaabah, minta penjaga Kaabah, saya nak buat undi anak panah. Okey. Kalau seandainya dia undi itu dicabut, keluar orang kata anak panah kata buatlah, lakukanlah, maka lalu mereka buat, terus buat. Kalau seandainya keluar anak panah menyatakan jangan buat, jadi mereka tak akan buat. Kalau seandainya keluar anak panah tidak ada tulis apa-apa, kosong, jadi mereka akan
tarik anak panah sekali lagi. Cabut sekali lagi lah. Tu kebiasaan berlaku lah. Itu juga yang berlaku kepada Abdul Muttalib kan. Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Kan Abdullah itu anak Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib yang ke-10, yang mana Abdul Muttalib telah bernazar. Anak Abdul Muttalib ni anaknya semua lelaki. Jadi Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah itu ialah anak Abdul Muttalib yang ke-10. Kalau ikutkan, Abdul Muttalib dah niat untuk dikorbankan Abdullah ke Kaabah. Dia dah niat nak korbankan ke Kaabah. Kalau seandainya dia mendapat anak ke-10 tu anak lelaki. Dan memang jelas dia dapat anak lelaki lah yang bernama Abdullah tu lah. Jadi dia buatlah. Jadi dia tanya dekat pandangan para sahabat-sahabat yang lain, yang kafir-kafir Quraisy sekali lah. Macam mana? Abdul Muttalib, kau nak buat ke tak nak buat ni? Kau dah bernazar ni, nak buat ke tidak? Aku muskil lah nak buat atau nak buat ni. Sayang pula anak lelaki kan? Maka akhirnya dia pergilah jumpa, orang kata, orang-orang lama kan, tanya pendapat dia. Jadi akhirnya dia minta supaya dia ni, kata cabut undi, buat undian lah. Undi. Maka dia buatlah undi. Undi kali pertama naik nama Abdullah. Buat lagi undi. Undi kali kedua naik juga nama Abdullah. Undi lagi tak puas hati lagi. Undi kali ketiga naik juga nama Abdullah. Sampailah 10 kali tu kan, naik nama Abdullah. Buat lagi kali ke-11. Barulah tak keluar nama Abdullah, nama lain lah. Mana nama lain yang selain daripada Abdullah lah, mana tak bukan untuk dikorbankan. Jadi akhirnya sebab dia dah bernazar, jadi setiap kali cabut undi itu dia kena bayar 10 ekor unta. 10 ekor unta. Kerana tak jadi nak korbankan. Jadi oleh kerana 10 kali, setiap kali 10 ekor unta, mana 10 kali, mana 100 ekor unta mesti dikorbankan. Kenapa? Kerana tidak menunaikan nazar tadi lah. Itu sebab Abdullah tu terus hidup sehingga berkahwin dengan Siti Aminah. Bila kahwin Siti Aminah tu yang dapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia wafat sebelum Nabi sallam tu dilahirkan. Itu kisahlah. Baik. So mana kita kembali pada tadi. Jadi para ulama muhakkikin menyatakan bahawa sesiapa yang menisbahkan satu kejadian kepada masa secara hakiki dengan meyakini bahawa masalah yang menentukan, maka dia menjadi kafir atau kafir. Namun jika dia menyebut ucapan ini tanpa berpegang kepada etikat tersebut, maka dia tidak jatuh kafir. Tetapi ucapan itu dimakruhkan kerana menyerupai perkataan orang kafir. Macam tu. Baik, kemudian yang kedua, keraguan dalam iman. Bab yang ke-10. Tajuk yang dalam malam ini yang kedua, keraguan dalam bab iman. Anas bin Malik meriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla inna ummatuka la yazaluna yaquluna ma kaza hatta yaqulu hazallah khalaqal khalqa paman khalaqallah. Paman khalaqallah. Ini satu persoalan. Hadis ini terima daripada Anas bin Malik. Riwayatkan bahawa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ia, qala Allah azza wa jalla, Allah SWT telah berfirman, inna ummatuka la yazaluna yaquluna, sesungguhnya umat engkau ya Muhammad senantiasalah mereka itu yaquluna, berkata mereka itu ma kaza apakah keadaannya ataupun apakah demikian, apakah demikian, makaza maksudnya kiasan kepada banyak bertanya. Apa ni kan ada separuh orang kan suka bertanya kan, kenapa bentuk dia macam ni kan, kenapa bulat, kenapa leper, kenapa lonjong kan. Ada separuh orang dia suka bertanya kan. Sifat bertanya ni satu sifat yang baik juga, tapi banyak bertanya pun
orang marah juga. Banyak warna, alih dia yang bertanya. Tak ada orang lain bertanya. Macam Syekh ni lah. Syekh ni kan belajar, dia suka bertanya. Jadi orang nak marah ke dia, orang suka bertanya. Sifat bertanya ada satu sifat yang baik. Barang siapa yang tidak bertanya, maka sesat jalan. Cuma orang bertanya ni dia ada 3 kategori 3 ataupun 4 kategori orang bertanya. Okey, pertama orang yang bertanya kerana dia memang tak tahu. Dia tanya kerana memang dia tak tahu, maka dia bertanya. Yang kedua, dia bertanya tapi untuk mentahqiqkan lagi. Dia bertanya tu dan dia tahu tapi dia nak menguatkan lagi pertanyaan tadi, kepahaman dia. Yang ketiga, dia bertanya tapi mengingkari apa yang orang cakap. Membantahlah. Bertanya tapi itu dia bantah. Tanya bantah. Sama seperti golongan Bani Israel lah. Kan dalam bab penyembelihan lembu tu kan Nabi Musa diperintah supaya menyembelih lembu. Jadi diperintah pada kaumnya supaya menyembelih lembu. Jadi kaum dia tanya, lembu tu macam mana rupa dia? Macam mana bentuk dia? Apa warna dia? Itu sifat kaum Bani Israel lah. Jadi akhirnya Nabi Musa kata, dia berceritalah macam mana bentuk lembu, warna lembu tu macam mana, tidak digunakan untuk membajak sawah, tidak orang kata dia kekuning-kuningan, tasurun nazirin. Bila kita lihat tu, sukalah kita tengok lembu tu. Tidak belang-belang dan sebagainya. Itulah sifat lembu. Jadi akhirnya mereka cari juga lembu tu, dapat. Tapi mereka terpaksa membayar dengan emas sepenuh perut lembu tu untuk dibayar kepada orang yang menjual lembu tu. Jadi mereka dapat juga lembu tu tapi terpaksa membayar dengan harga mahal. Kalau seandainya mereka ambil saja mana-mana lembu dan sembelih, habis cerita. Tapi mereka nakkan lebih pendetilan tentang lembu. Jadi akhirnya mereka dapat juga cari itu tapi membayar dengan harga yang mahal. Kalau mereka ambil saja mana lembu yang ada, suruh sembelih. Faham tak? Okey. Itu juga sekarang kita kadang-kadang nakkan pendetilan. Sebenarnya tak salah pun kalau kita minta pendetilan. Contohnya kalau rumah kita suruh beli sabun. Kita pun tanya dengan rumah, sabun apa? Tahu tak? Sabun mandi ke? Sabun basuh? Okey, rumah kata sabun basuh. Sabun basuh cap apa? Kan? Kita bertanya macam-macam lah tanya-tanya. Akhirnya kita pun beli. Bila beli tunjuk ke rumah, betul tak ni? Betul bang, terima kasih. Kan? Kalau seandainya rumah tak cerita secara detail ke kita pun beli. Bukan kita beli kabun cakapak kan? Tahu tak kabun cakapak? Kabun cakapak yang hijau tu pernah kan? Sabun buku cakapak tu sekarang tak tahulah ada ke tidak lagi. Tapi dulu ada kan? Okey, sabun cakapak tu. Warna hijau warna mana? Dah rumah so beli, kita beli sabun cakapak. Balik tu memang kena kelotok aja. Kena kelotok dengan sanduk. Ayolah bang ni. Takkan dah sabun cakapak masuk dalam mesin basuh dia tu. Sebenarnya kita nakkan pendetilan. Tak salah pun kita dapat pendetilan. Sebenarnya orang bertanya pun macam-macam bentuk. Pertama, ada yang bertanya memang tak tahu. Ada yang kedua bertanya nakkan lebih tahqiq. Dia tahu dah tapi nakkan lebih kepastian. Okey. Kena ada pula orang bertanya kerana nak menguji. Dia nak uji kita, nak test. Saja tanya tapi nak test, nak tengok ustaz ni boleh jawab tak jawab. Kalau ustaz ni tak boleh jawab, mana ustaz ni tak andar kita. Kalau ustaz boleh jawab, ustaz ni andar lah. Okey, yang keempat, bertanya tapi mengingkari namanya. Bila orang jawab tu dia ingkarkan jawapan kita. Tu pun tak boleh. Jadi kita lihat pada hadis tadi, daripada Rasulullah SAW, Allah Ta'ala bersabda, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya umatmu sentiasa berkata, apakah keadaannya, kiasan kepada banyak bertanya. Sehingga mereka berkata, inilah Allah yang telah menciptakan makhluk. Maka siapakah yang menciptakan Allah? Ni ada di kalangan orang begitu, dia suka bertanya tapi
pertanyaan itu kepada satu tahap yang sebenarnya tak boleh tanya lagi dah. Kan? Siapa menciptakan pokok? Allah. Habis kalau Allah Ta'ala menciptakan pokok, siapa menciptakan Allah? Sampai situ pula pemikiran dia. Sedangkan Allah Ta'ala itu Qadim, dia jadi dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan Allah. Qiyamu ta'ala binafsih, Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Apa makna qiyamu ta'ala binafsih? La yataju ila mahallin wala mukhassisin, tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat kepada yang menciptakan Allah. Allah Ta'ala tidak berhajat pada pencipta. Kenapa? Kerana dia adalah pencipta, kita yang kena cipta. Baik. Jadi umat Nabi, sikit lagi ya. Jadi umat Nabi sentiasa bertanya tentang pelbagai perkara disebabkan faktor lemahnya iman mereka dan sikap melampaui batas sehingga boleh menimbulkan keraguan pada penciptaan zat Allah. Kerana manusia ni ada kadang-kadang ragu-ragu itu. Akhirnya sampai dia kata, siapa yang mencipta Allah pula? Takkan Allah Ta'ala jadi dengan sendirinya? Ini syaitan punya kerja lah tu. Jadi syaitan telah menghasut manusia untuk timbulkan persoalan siapa yang ciptakan Allah. Kemudian menurut Ishaq bin Rawahi, seorang yang tidak boleh memikirkan tentang zat Allah, namun boleh melakukan sedemikian ke atas semua makhluk pada sifat yang diketahui sahaja, tidak lebih pada itu. Jika tidak, kekeliruan akan timbul. Contohnya segala sesuatu di muka bumi bertasbih sambil memuji Allah, namun dia tidak boleh menimbulkan persoalan tentang cara kesemua mereka itu cara bertasbihnya. Kan semua makhluk bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbihlah semua yang terdapat di langit dan juga di bumi. Tapi macam mana bentuk tasbih dia? Mereka masing-masing punya tasbih, kita tak tahu. Jadi jangan timbulkan persoalan macam mana mereka bertasbih. Apakah bentuk tasbih dia? Macam mana rupa dia? Apa yang mereka baca? Kita tak tahu. Itu bukan bidang kuasa kita. Itu semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting pada kita ni, kita bertasbih ke tidak? Jangan kita duk fikir macam mana burung bertasbih, ataupun kita duk fikir macam mana kobau tasbih. Asyik duk fikir macam mana ayam bertasbih. Kan dongeng ayam bertasbih kan kau terkejut. Lebih baik tak payah dengar ayam tasbih. Kalau dengar ayam tasbih kan siap dia buat rakam, buat video live, rakam, buat viral. Masuk dalam itu apa kan? Ayam bertasbih. Gempaklah satu dunia ayam bertasbih. Jadi ada benda-benda tuan-tuan, kadang Allah Ta'ala memang Allah Ta'ala sembunyikan. Memang Allah Ta'ala tutup. Memang dia tak bagi kita tahu ilmu tu. Sebab kalau tahu kan kecoh kita. Dan orang pun akan sibuk cari ayam tu. Orang cari ayam tu kan, bergambar dengan ayam tu. Sibuk cari ayam, bergambar dengan ayam tu. Inilah ayam tasbih dia tu. Ayam pun jadi popular dah. Wah, nampak. Sebab Allah Ta'ala kadang dia sembunyikan benda tu, dia tak nak beritahu macam mana tasbih mereka. Sebab kalau dia tahu kan ada lain pula cerita. Kemungkinan ayam tu akan ditangkap, dikurung, dikarantin ke apa ke. Dah ayam pun pening kepala. Apa pula aku dikarantin ni? Aku dah tak boleh nak makan gitu. Betul tak? Mana ada satu benda kadang Allah Ta'ala dia tak, memang dia sembunyikan, tak dedahkan. Itu juga jin dan jin, kaum jin kan, memang Allah Ta'ala sembunyikan kita. Kaum jin ni memang tak nampak kan. Kalau nampak kan tak tahu nak jadi apa. Kalau dalam rumah tuan-tuan Allah Ta'ala menzahirkan jin dalam rumah, dah kecoh satu rumah. Perempuan lah, kalau tidak pun perempuan akan kena histeria. Terpekik, terlolong dan sebagainya. Dah panggil, kata panggil ustaz lah, apalah semua. Datang ruqyah dan sebagainya. Dah satu kecoh satu rumah. Jadi contohnya segala sesuatu di muka bumi bertasbih sambil memuji Allah, namun dia tak boleh menimbulkan persoalan tentang cara kesemua perkara tasbih tadi. Tak perlu nak zahirkan. Kemudian dalam satu yang seterusnya,
Sikap banyak bertanya dengan tujuan mengingkari suatu perkara bukan kerana dia tak tahu akan menimbulkan kebinasaan. Sikap suka bertanya tapi ingkar. Bila bagi jawapan, bantah pula. Bila kita tak setuju, dia bantah lagi. Akhirnya terjadinya perbalahan, pergaduhan. Jah kecoh pula. Kemudian apabila timbulnya keraguan dan bisikan syaitan dalam bab keimanan, ucapkanlah aku beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasul. So maknanya kalau tergambar dalam kepala otak kita, terbayang dalam kepala otak kita, syaitan hasut kita, dia kata siapa yang menciptakan Allah? Kamu Allah Ta'ala cipta. So siapa yang ciptakan Allah? Ni syaitan punya kerja. Jadi kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala. Amantu billahi wa rasulih. Kita cakap aku beriman dengan Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta kita berlindung daripada gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu pun boleh lah. Ataupun kita baca 30 qul a'udzu binnas, ataupun qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu binnas, qul a'udzu birabbin falaq, nas falaq, qul huwallahu ahad. Surah Ikhlas kan? Ini pun termasuk bacaan-bacaan boleh kita baca untuk menghindarkan pada gangguan syaitan. Cukup sekadar tu pembahasan malam ni, 2 hadis kursi. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam ni insya-Allah kesebanyak akan dapat mengukuhkan pemahaman kita di dalam bab agama lah insya-Allah. Sekian, wallahu alam. Saya buka persoalan kalau ada sebelum saya tutup. Kalau ada. Ya. Maksudnya tak faham. Target. Masa yang perlu kita buat tu, sesuatu yang kita buat tu, kita nak contoh macam mana Ustaz, kalau masa tu kita nak mendekati masa kan. Kadang-kadang kita bila masa Allah bagi 24 jam. Okey. Kita tak, kadang-kadang masa yang tu kita tak dapat mengenal apa-apa yang kita start. Memanglah masa tu kita kena tepati. Al-waktu kasif. Masa tu seperti pedang. Dalam kotak tu kotak tukar. Kalau kamu tidak memotong masa, dia akan memotong kamu. So dalam konteks orang kata menghormati masa pun perlu juga. Perlu juga kita hormati masa kan. Masa yang diperlukan untuk menyiapkan satu kerja. Contohlah bos kita kata aku bagi deadline dengan kau. Kau kena siapkan sekian-sekian bulan. Kalau tak siap, dia luku kepala kau. Kalau tak siap kau dia luku kepala kau dia tu. So maknanya kita kena siapkan dalam masa itu. Itu tak salah lah, tak salah, tak ada masalah. Yang salah itu kalau seandainya kita bergantung kecelakaan kita kepada masa. Kita bergantung kecelakaan itu pada masa. Masalah yang menentukan aku ni celaka. Sampai masanya celaka laku. So bergantung pada masa itu yang tak boleh. Tapi dalam bab kita memenuhi masa kita memang digalakkan. Sama macam hadis i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. I'mal li akhirataka ka'annaka tamutu gadan. Beramallah untuk kamu untuk dunia seolah masam kita ni hidup lama. Beramal untuk akhirat seolah masam kita akan mati besok. Itu pun melibatkan masa tu. Itu melibatkan masa. Mana kita kena hormati masa tu. Beramal kita untuk akhirat, masa jangan terbuang begitu saja. Kena memenuhi masa dengan sebaik-baik, dengan amal ibadah dan sebagainya. Kerana masa pun juga akan dipersoalkan di akhirat besok. Nabi kata tidak akan beranjak fikir anak Adam di depan Allah kecuali akan ditanya 4 perkara. Salah satunya apa? Masa. Kemana masanya dihabiskan? Nampak tak? Masa pun penting dalam kehidupan kita. Ialah setiap tugas kita bagi biasa ada deadline.
Setiap projek kita buat mesti ada deadline kan. Kerja khusus, assignment, pensyarah bagi. Okey, aku nak sekian bulan ni hantar. Siapa tak hantar, tak ada markah. So, mana masa penting lah. Kalau tak ada masa, macam mana? Kan? Khusus pun mesti ada tahap masa. Khusus masa contoh 4 hari. 4 hari 4 malam khusus. Kalau seandainya kita pergi khusus tapi tanpa had masa, bila habis setahun kau nak habis, bila nak habis setahun khusus ni? Mesti ada had masa. Faham kan? Masa penting. Sebabnya jam kena ada. Tapi saya tak ada jam lah. Saya memang tak suka pakai jam. Sebab kalau pakai jam memang tak apa itu saya boleh jam. Kan? Sekejap yang saya pakai. Lepas tu jam tak ke mana, saya pun tak ke mana. Itu sebab itu saya tak suka pakai jam. Cincin satu lagi. Memang saya tak suka pakai cincin. Kalau pakai cincin sekejap je. Lepas tu cincin tak ke mana, saya pun tak ke mana. Ada orang dia boleh pakai cincin kekal. Bertahun-tahun dia pakai cincin. Jam bertahun-tahun dia boleh pakai. Masing-masing lah. Habis? Boleh ya? Okey, insyaAllah. Ada soalan lagi? Cukup ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa lam taqabbala waskan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawlana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum.